Bismillahirrahmanirrahim. Hari ni kita, biru pula baju saya. Saya rasa warna lain di luar ni. Hari ni kita sambung cerita kita dalam Al-Faslu Sabi' Ashar, fasal yang ke-17. Fi atwari daulah wa ikhtilafi ahwaliha wa khuluqi ahliha bi ikhtilafil atwar. Dia menghuraikan tentang period-period negara dan bagaimana period-period itu berbeza dan bagaimana berasaskan kepada perbezaan orang pada waktu itu. Okey, jumpa puan. Dr. Basri 15 Rosenthal. Ke Wan ke? Saya tak tengok Rosenthal. Rosenthal saya tak pasti. Tapi kalau sini 17 lah. 17 saya rasa the stages of dynasties, how the desert Yes. Okay. Tapi kan untuk saya rasa saya punya 15 yang luxury will at first give additional strength to a dynasty. Saya rasa yang ni tak cover lagi last time. Dah kita kata bahawa ni kan ni dia huraian di detail ni kita apalah. Dia masuk sekali Dia kata kemewahan itu kan. Kemewahan itu dia masuk sekali. Dia masuk dalam fasal 13 dia huraikan lebih lanjut daripada tu. Baik. Hari ni pun ada benda-benda yang terpaksa kita langkau kerana dia pergi detail sangat. Kita cuba kalau detail sangat. Baik. Jadi kita lewat kata 15 minit kita tambahlah. I'lam, ketahuilah anna ad-daulah tantaqilu fi atwarin mukhtalifah wa halatin mutajaddidah. Dia kata negara-negara itu dia akan berpindah melalui fasa-fasa yang tertentu. Wa yaktasibul qa'imuna biha fi kulli tawrin khuluqan min ahwali dhalika at-tawr la yakunu mithluhu fi at-tawril akhar. Dia kata setiap fasa, setiap period itu dia ada PL perangai yang tersendiri yang tidak serupa dengan apa yang ada dalam fasa-fasa yang lain. Li'anna al-khuluq tabi'un bi-tab'i li mazajil hal alladhi huwa fihi. Kerana apa tu tabiat ataupun PL perangai itu dia mengikut mazaj ataupun mengikut apa tu perasaan ataupun gaya hidup yang mazaj tu ataupun kita katakan gaya lah. Wahalatud daulati wa atwariha, dia kata ada lima period. Baru ni dia kata umur negara itu sampai kepada 150 tahun begitu kan? Ini dia kata 5. Okay. Maknanya kalau 150 tahun atau 200 tahun pun kepada boleh dibagi kepada 5 peringkat. At-tawrul awal, tawrul zafri bil bughyati. Ini fasa mencapai kemenangan. Ini kalau dalam negara kita gak fasa mencapai kemerdekaan. Wa ghalabil mudafi' wal mumani' wal istila'i 'alal mulki wa intiza'ihi min aidi ad-daulah salifah qablaha. Di sini peringkat kita peringkat mendapat atau mencapai suatu kemenangan ke atas apa yang ada pada sebelum itu, merdeka daripada British. Fayakunu sahibud daulah fi hadha at-tawri uswatu qaumihi fi iktisabil majdi wa wibayatil mal wal mudafa'ati anil hauzati wal himayati la yanfaridu dunahum bi syai'in. Mereka ini dianggap sebagai bapa-bapa pendiri negara itu dan tidak akan dapat ditandingi oleh orang-orang yang selepas ini dari segi nama baiknya, popularitinya dan sebagainya. La yanfaridu dunahum bi syai'in. Dzalika li'anna dzalika huwa muqtada al-'asabiyah. Dia balik lagi kepada asabiyah allati waqa'a bihal ghalabu
wahya lam tazal ba'du bihaliha. Dia masih lagi kekal dengan semangat kebangsaannya, semangat kesatuan ummahnya, semangat kemerdekaannya. Jadi zaman Tengku, kita kata zaman Tengku itu bapa kemerdekaan. Kemudian datang Tun Razak itu ialah bapa pembangunan. Kemudian Hussein itu dianggap pada pahaman saya lah, ini orang Perdana Menteri kita dalam fasa yang pertama. Kemudian kita masuk pada fasa yang kedua. Taurul istibdad ala qaumihi. Ini telah mula lahir kediktaturan pada zaman fasa kedua, iaitu bila bermula pemerintahan itu kepada tangan Dr. Mahathir. Wal infirad dunahum bil mulki. Ada jenis kuku besi sikit. Dia monopoli. Wa kabhuhum anit tatawuli lil musawamati. Dia tak berapa suka orang lain masuk campur dan ikut bersama, dia nak buat keputusan seorang. Wa yakunu sahibud daulah fi hadha at-tawri ma'niyan bi istina'ir rijal. Dia pada peringkat ini pemimpin dalam negara ini, dia lebih suka melahirkan generasi baru yang hebat, macam Mahathir melahirkan orang korporat, melahirkan orang-orang di bawah dia. Wattikhadil mawali wassana'i wal istiksar min dhalik, membangunkan industri, membawa orang lain masuk. Lijad'i unufi ahli asabiyatihi wa ashiratihi al-muqasimin lahu fi nasabihi. Itu untuk mencantas pokok ahli asabah dia yang ada busybody nak pergi jadi orang besar. Dia cantas musuh hitam, dia cantas berapa baboi, cantas Anwar dan sebagainya. Fahuwa yudafi'uhum anil amri wa yasudduhum an mawaridihi wa yarudduhum ala aqabihim an yakhlusu ilaihi hatta yaqirra al-amra fi nisabihi wa yafruda ahli baitihi bima yabni min majdihi. Dia kata bahagian yang besar daripada kuasa yang dipegang itu dipergunakan untuk membina kroni-kroni dia, fayu'ani min mudafa'atihim wa mughalabatihim misla ma'anahu al-awwaluna fi talabil amri aw asyad. Dia kata dalam peringkat ini, kerja yang dilakukan lebih berat daripada apa yang dilakukan oleh generasi pertama menuntut kemerdekaan. Kita pun tahu, kata orang-orang bijak pandai, mengisi kemerdekaan itu lebih berat daripada mencipta kemerdekaan. Sebab tu untuk mengisi kemerdekaan, inilah pusat kegagalan kita. Kita pandai memerdekakan negara kita, tapi dalam mengisi kemerdekaan itu perlu kepada kerja kuat di bawah Mahathir, tapi yang kuatnya di bawah Mahathir itu orang Cina. Orang kita relax jadi bangsa subsidi. Li'annal awwalina dafa'ul ajanib fakana zuhara'uhum ala mudafa'atihim ahli al-asabiyah. Kerana dalam peringkat mencapai kemerdekaan, menolak orang asing daripada negara ini, kita mendapat sokongan penuh dari para pejuang kemerdekaan semua sekali asabiyah tu. Jadi kita kena ingat perkataan asabiyah, maknanya satu penyokong yang fanatik kepada perjuangan kita itu. Wa hadha yudafi'ul aqarib la yuzahiruhu ala mudafa'atin illa al-aqal min al-aba'id. Jadi sedangkan period yang kedua ni hanya kroni saja yang kuat mempertahankan kekuasaan itu, dan sedangkan penyokong-penyokong lain itu sudah mula menjauhkan diri, fayarkabu sa'ban minal amri. Jadi adalah sikit kesusahannya kerana sokongan telah ditarik balik oleh mereka yang tidak menjadi kroni kepada peringkat yang kedua ni. Kita tengok zaman Mahathir samalah dengan keadaannya, jadi senang kita nak faham Ibn Khaldun di sini. Kemudian peringkat yang ketiga, taurul faragh wadda'ati li tahsili thamaratil mulki.
mimma tanzi'u taba'il bashar ilaihi. Saya punya pendapat, peringkat kedua tu semua merupakan peringkat yang dikongkong oleh Dr. Mahathir. Kalau sebelum itu, peringkat pertama 3 Perdana Menteri, peringkat kedua hanya dikongkong oleh Mahathir saja. Jadi peringkat ketiga kita mula zaman Pok Leh. Al-faragh wad-da'ah li tahsili thamaratil mulk. Relax. Tengok Pok Leh kan, tidur waktu meeting dan tidak struggle sangat. Tidak macam sebelum itu. Min tahsilil mal wa takhlidil athar wa bu'dis sayti fayastafrighu fil jibayati wa dhabbil. Jadi maknanya penentuan di peringkat ini telah diberikan kepada mendapat balik hasil perjuangan dan mengekalkan kesan perjuangan. Maka jadi fikir untuk menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi, cukai yang lebih tinggi dan sebagainya, dan perbelanjaan yang lebih stabil, membina bangunan-bangunan yang mencakar langit dan industri besar dan sebagainya, memperluaskan pengaruh negara dan sebagainya. Jadi semuanya ini peringkat peringkat mengembangkan kejayaan yang ada dan tidak lagi memperjuangkan sesuatu yang baru. Jadi kita kata generasi ketiga itu generasi yang hanya mengikut apa yang dicipta oleh generasi pertama yang diperkukuhkan oleh generasi kedua. Saya rasa telah kita bincang hal ini sebelum ini. Prof. Ya. Kenapa Pak Alah tidur, Prof? Pak Alah tidur ni relax lah. Bukan dia, tak adalah, saya sebagai generasi baru, saya selalu juga baca biografi. Dia orang ni dia bukan anak ulama kan? Ayah dia ulama kan? Ya. Lepas tu? Tak silap, dia pun banyak perjuangkan, banyak pegang pangkat yang besar jugalah. Ya, betul. Mungkin Prof tahu seorang pejuang. Dia ke? Seorang pejuang. Dia macam ni, dia relax kerana dia tidak takut orang nak rebut dia, dia tidak takut orang nak kacau dia. Saya adalah 4-5 kali, 7-8 kali ke, dengan Mahathir saya meeting, dengan Hussein Un sempat saya meeting, kelahi dengan Hussein Un, Mahathir pun saya sempat kelahi. Kemudian dengan Pok Leh ni, saya rasa tidak ada orang kelahi dengan dia. Dia relax sehingga kan satu masa saya tak nak tengok dalam institusi mana, saya ahli lembaga situ, tiba-tiba dia lantik seorang ketua pengarah yang kita tak suka untuk kali kedua. Kita pergi 3-4 kali, 3-4 orang untuk cerita dengan dia, apa Pok Leh macam ni. Jadi kita bila cerita dah, okey. Dia kata okey, saya buang lah. Dia lantik dah tu. Okeylah, kita tukar dengan orang lain. Dia relax. Satu. Walaupun dia tidur, memang dia tidur. Kalau waktu meeting, kau tidur. Kemudian dia bangun, dia anak ulama tu anak ulama je kelak. Kemudian bila dia bangun, dia tanya, kita bincang apa tadi? Kita bincang apa tadi? Orang kata bincang sekian ni, Pok Leh. Sekian. Sebab tu dia boleh suka panggil Pok Leh. Kalau gitu, macam tu lah. Okey, kita lulus semua lah. Tengok cara dia meeting. Dia tidak memberatkan. Sebab itu bagi setengah orang, dia membuat suatu telahan bahawa Pok Leh akan meninggalkan satu legasi yang akan disebut-sebut pada waktu akan datang. Jadi sekarang ni orang tak tahu lagi macam mana. Jadi rupa-rupanya kalau kita sekarang ni, kesan Pok Leh dalam pendidikan Islam dengan bahasa Arab, bahasa apa semua. Sampai sekarang ni generasi zaman bawah Pok Leh tu boleh baca Jawi. Itu ceritanya. Tapi Mahathir, dia yang kontrol sendiri A sampai Z, dan yang kecil yang besar dia menentukan. Jadi kalau dia tak suka, kalau pandangan-pandangan itu tak serupa dengan tidak suka, maka dia akan ulang sehingga dia menang. Mengikut riwayatnya, orang cerita kat saya, Proton itu tidak disokong oleh siapa-siapa,
termasuklah para profesional. Tapi dia kata, mengarut belaka tu. Saya nak buat juga. Maka dia buatlah. Itu yang Proton yang ada sekarang. Ini mana kelebihan masing-masing. Mungkin rupanya setiap pemimpin itu adalah pemimpin yang sesuai dengan zamannya. Ada lagi, Wan? Faham. Saya faham. Okey, dah. Jadi bila kita kata dia tidur, Poklah tidur bukan artinya satu kekurangan, tapi zaman dia itu sudah zaman relax, sudah semuanya sebelum itu dia bolak bertemahadir, jadi dia mengekalkan saja. Malah kalau dia baiki pun tanpa bising. Cuba tengok, biar kalau dah bagi saya cakap lah. Tengok kes apa tu, Ketua Hakim Negara, siapa apa? Tun Salleh Abbas. Ya? Jadi dia dipecat oleh Mahathir. Kemudian dia bawa balik semula kes Salleh Abbas tu, dia bagi apa tu, dipanggil apa tu, pada Tun Salleh Abbas tu. Saya berada dengan Salleh Abbas pada waktu itu dan saya tengok pun Salleh Abbas ni dia punya ego lebih besar daripada Mahathir dan Poklah. Dia pun tidak memandang hormat sangat orang bagi meritorium kepada dia. Dia terima, tapi macam mana tahniah tu? Dia kata okey dah, aku tak bercakap sangat. Jadi itu. Dan sampai dia kalau cerita banyak, kita cerita tak habis hari ni. Jadi itulah yang ceritanya. Jadi Poklah bak keluar balik kes Salleh Abbas tanpa bising dan tidak pernah mempertikaikan. Tidak kata Mahathir salah. Tak. Dia hanya membetulkan. Dan malah Poklah dijatuhkan oleh Mahathir semula kerana dia cuba membawa keluar Anwar Ibrahim. Anwar pula boleh keluar pada zaman Poklah. Tetapi masuk pula lah pada waktu yang lain. Ini Poklah. Okey. Dia kata waljah wa'tiradi. Jadi semuanya mula tidak lagi banyak perjuangan itu memikul banyak macam Mahathir nak bagi harta kepada rakyat dengan cara yang melahirkan orang kaya dan sebagainya. Kemudian banyak juga yang Mahathir gagal kerana orang yang dia cipta itu tidak sehebat sebagaimana yang dia fikirkan. Wa hadha tur akhiru atwar al-istibdad min ashabid daulah. Peringkat kedua ni ialah berada pada hujung istibdad. Hujung kuku besi. Poklah kata datang, saya minta anda semua bekerja, bukan bekerja untuk saya, tetapi bekerja with me. Tidak untuk saya tapi bersama saya. Li'annahum fi hadhil atwar kulluha mustaqilluna bi'araihim banuna li'izzihim wadahuna turuq liman ba'dahu. Jadi mereka itu sudah agak merdeka dengan lebih bebas untuk bersuara, mencadangkan sebagainya. Jadi masing-masing boleh membawa perancangan yang tersendiri. Jadi saya Poklah ni kalau tidak disabotaj pada waktu itu, mungkin dia punya kejayaan lebih besar daripada apa yang ada sekarang kerana dia adalah Perdana Menteri yang mula-mula relax, dan bila relax sesudah ditekan oleh Mahathir, ramai idea-idea yang bernas akan lahir pada waktu itu. Kemudian At-Tawr Thalith, tadi kita kata tadi Tawr Thalith, okey. At-Tawr Thalith peringkat kedua. Peringkat ketiga, Tawrul Faragh Wadda'ati li tahsili thamaratil mulki, iaitu peringkat kekosongan, relax. Jadi peringkat ini sekadar untuk mendapatkan hasil kemanisan dan sebagainya, min tahsilil mal wa takhli'. Saya silap baca tadi ya, zaman Poklah tu yang kedua tadi. Kemudian yang zaman relax ni, kalau kita katalah zaman selepas Poklah, jadi orang ni dia masing-masing nampak dah orang ni kaya, orang ni kaya, orang ni kaya, orang ni kaya dan sebagainya. Dan sampai sekarang ni pun
Sampai kita tengoklah berapa orang ni ada berapa jatuh juta, orang ni ada milion dan sebagainya. Mula-mula saya tak percaya bila Cina, kawan-kawan saya, dia kata, you percayalah orang Melayu sekarang ni sudah berjaya dalam ekonomi dan mereka itu ramai orang yang sudah kaya. Saya ingat bohong dia, ya. Tapi rupa-rupanya orang duk bisik-bisik banyak orang Melayu pun yang sudah mencapai kekayaan. Kemudian At-Taurul Rabi', peringkat keempatnya Taurul Qunu wal Musalamah. Ini lagi sesudah peringkat keempat ini ialah peringkat tak nak buat kerja, relax. Ini yang kita bimbang ni. Wa yakunu sahibud daulah fi hadha qani'an bima bana awwaluhu silman li anzarihi min al-muluki wa iqtitalihi muqallidan lil madina min salafihi fayatba'u atharuhum hazwan an-na'li bin na'li. Peringkat keempat ini dia relax, tak buat kerja. Saya rasa oleh kerana apa? Peringkat ini akan diperintah, diketuai oleh veteran-veteran yang sudah rasa selesa dengan hidup. Dia kata dulu, akulah antara orang yang mencapai kemerdekaan. Masa itu aku budak-budak ni pergi tunjuk perasaan apa semua sekali. Kemudian pada peringkat kedua ni aku masih muda, telah dibina. Jadi dia sudah memerintah. Ada kemungkinan peringkat keempat ni masih lagi kekal dengan kita, ialah golongan-golongan veteran yang saya rasa tidak lagi naik orang-orang baru dan sebagainya. Inilah pasal dia hanya melihat kata-kata yang kata profesor tu, Perdana Menteri ke profesor tua dan sebagainya, dia kata macam inilah kami mencipta universiti ini sampai menjadi universiti Melaya yang hebat pada pandangan dia. Tapi dia tidak tahu Universiti Melaya sekarang ini sudah menjadi dinosaur. Kerana dia hanya tahu apa yang Pak Engku buat dulu, kita repeat sekarang. Ini yang benda salah ni. Jadi ulama-ulama kita zaman sekarang pun begitulah. Apa yang imam-imam dulu buat, apa yang hebat-hebat para ulama dulu buat, kita follow sekarang. Jadi itu orang panggil melakukan sesuatu, melanjutkan sesuatu tidak kena pada zamannya, maka tidak ada tajdid, tidak ada pembaharuan, tidak ada reformasi dan sebagainya. Jadi kita ni sekarang ni duduk bising-bising nak melahirkan generasi muda, generasi reformasi, generasi apa semua sekali. Kalau tidak berjaya dalam peringkat keempat ni, maka khayalan untuk membina generasi muda ini tidak akan terjadi dan kita akan masuk dalam peringkat kelima, Taurul Israf wa Tabzir, iaitu peringkat memboros dan tabzir, banyak belanja. Wa yakunu sahibud daulah fi hadha tauri mutlifan lima jama'a awwaluhu. Dia hanya konsum saja fi sabili syahwat wal madhat, banyak kelazatan, hasil industri makan, hasil hiburan makan, wal karami ala bitanatihi. Jadi terutama sekali dalam majlis-majlis khusus dia dengan penuh apa semua sekali, wastinai afdani su wa khudra'id diman. Banyaklah gunik-gunik perempuan-perempuan, lacu-lacu bawa daripada China, daripada Vietnam, dari Kamboja, daripada semua sekali, bawa semua sekali. Wa taqlidihim azimatil umur, dan memberi memulia-muliakan mereka. Sekarang ni siapa dia yang lebih mulia sekali? Artis. Siapa dia yang lebih mulia sekali? Ahli sokan. Siapa dia yang lebih hina sekali? Profesor. Ini wala ya'rifuna ma ya'tuna wa yadharuna minha mustafidan likibaril awliya min qaumihi wa sana'. Jadi hanya menikmati apa-apa kejayaan yang dibuat oleh generasi pertama, kedua dan ketiga, hatta yaqtarinu alaihi wa yatakhadhalu an nasri. Jadi taklah nak berjuang lagi, mudayyi'an min jundihi bima anfaqa min aqtayatihim fi syahwatihi. Jadi pendukung-pendukung tentera-tenteranya, tengok, tentera bukan lagi bekerja untuk mempertahankan negara. Rasuah situ, rasuah sini,
makan untuk situ, makan untuk sini. Ini Ibn Khaldun kata, bukan saya. Fayakunu mukharriban lima kana salafuhu yu'assisun. Generasi kelima ini adalah generasi yang meruntuh apa yang telah diasaskan oleh pengasas mereka. Wahadiman lima kanu yabnuna, dan mereka inilah orang yang meruntuh apa yang generasi pertama membinanya. Wa fi hadha at-tawri tahsulu fi ad-dawlati tabi'atul haram. Ini pada peringkat inilah negara itu telah masuk ke alam tua. Wa yastawli 'alaiha al-marad, dan dia sudah jadi penyakit al-muzmim, penyakit kekal, penyakit jantung, kecil manis, berapa tinggi sebagainya. Negara kita pada inilah allazi la taqadu takhlusu minhu, ya tak sia-sia ada, wala yakunu laha ma'hu bar'un ila an taqrib, sehingga hilang kama nubayyinuhu fil ahwal. Maknanya itulah, maka dia akan jatuhlah kerajaan itu, generasi itu. Maknanya tidak mesti kita dijajah kembali, maknanya lahirlah satu kerajaan baru yang dikatakan sama ada kerajaan itu Islam ke, berjuru ke, Taurut ke. Tuhan kata siapa yang kuat bekerja, maka akan lahirlah menggantikan 5 generasi ini. Dia pun akan tertakluk kepada generasi-generasi seperti ini juga. Itu yang maknanya mungkin Malaysia diperintahkan oleh orang Malaysia juga lagi. Tapi mungkin orang Malaysia macam lain, sebab generasi yang ini sudah tidak ada lagi. Assalamualaikum. Ya, salam. Assalamualaikum Tok Mut. Ya. Sorry ya, mencelah sikit, nak tanya sikit soalan. Memanglah kelas ni kelas perbincangan, bukan kelas. Okey. Okey, katalah kan tadi pasal 3 lah kita kata kan. Selepas pasal potluck. Kita pasal potluck. Katalah kan kita nak balik kepada sejarah kan. Pak Lah telah dilantik oleh Mahathir lah kan. Ya. Okey, pada masa itu masa Mahathir bukan satu yang orang kata apa konsensus kan. Dia dilantik oleh Mahathir lah. Kerana dia timbalan pada waktu itu. Dia timbalan maknanya dia kata semua saya dah siap dah. Kerja Pak Lah execute je. Tak ada masalah, buat je, semua dah buat. Betul. Ni biasalah saya jumpa dekat kami punya ni, tak ada masalah. Saya dah buat semua sistem in place semua. Successor execute je. Dia ingat macam tu lah kan. Jadi kan, katalah kan, kalau Pak Lah bukan pengganti, katalah orang lain jadi pengganti. Apakah sejarah akan berubah ataupun sama je sebab apa yang memerintah. Jadi culture dalam kita kata organisasi itu organisasi itu sama je sebab sudah merasai kenikmatan, kemewahan. Jadi masing-masing sudah mewah kan. Maknanya diorang dah macam Mahathir, dia susah kan. Dia juga adalah di antara orang-orang awal. Jadi dia juga ada dia punya idealisme dia. Jadi dia nampak mungkin tak apa yang dia nampak tu tak macam apa yang orang lain nampak tu tak macam dia nampak. Jadinya masa dia mendapat peluang untuk memerintah, dia obses dengan this is my way and this is the right way I can do it. Tetapi apa orang kata pemerintah ni berantu kan, dia punya kuasa ni dia berantu. Kalau boleh kita nak kuasa bila-bila masa. Jadi saya soalan kedua ialah could it sorry saya guna bahasa Inggeris, could it be different kalau Pak Lah tidak mengganti, atau nombor 2, could it be different kalau lah Mahathir tukar cara dia, instead of jadi diktator. Diktator ialah saya je pendapat saya je betul. Maknanya dia buka, dia lebih mendengar, dia lebih membagi peluang, kita sama-sama kan mengambil orang kata mengambil orang lain punya pendapat, sama-sama buat. Tok Mut rasa stages ini akan memang Ibn Khaldun mengikut pengamatan Ibn Khaldun dia akan berlaku juga. Tapi adakah ianya mungkin panjang sikit lah kot dia punya stage, second stage dengan third stage itu. Ya?
Dan saya. Kalau tanya saya lah. Panjang cerita sebenarnya. Dia Mahathir, dia berpendapat kalau dia terus pegang, Barisan Nasional akan kalah dan UMNO akan tersungkur. Oleh kerana itu, daripada kalah semua, baik dia turun seorang. Ini apa yang saya dengar daripada sumber-sumber yang saya percayalah, walaupun mungkin setengah orang tidak percaya. Kerana itu dia sudah merancang untuk berhenti. Dia percaya bahawa 60 tahun itu, 70 tahun, mana peringkat itulah. Dan masa itu pun dari segi realitinya penyokong Anwar terlampau kuat. Dan kuatnya Anwar itu bukan kerana sebab-sebab lain, tapi banyak sebabnya ialah kerana orang benci kepada Mahathir yang sudah menjadi Fir'aun. Di Mesir pun saya selalu tulis tentang dalam autobiografi saya kan, ada Fir'aun kecil. Ataupun sekarang ini dalam politik kita kata Napoleon. Napoleon. Jadi dia letak di situ. Ahli psikologi kepimpinan mengatakan setiap pemimpin besar, bila dia nak melepaskan pimpinan dia akan usahakan ada vacuum supaya tidak ada orang yang boleh menandingi kekuatan dia. Maka Potluck adalah sebaik-baik choice. Sebab tu dia singkir habis. Singkir 1, 2, 3 yang kuat-kuat ni. Hatta Bapa Baba pun ada kemungkinan dia boleh berbuat sesuatu dan sebagainya. Maka mana Potluck ni adalah orang harapan yang tak sigung dia, tak kacau dia dan sebagainya. Oleh kerana itu. Tapi kalau takdir Potluck bukan Potluck yang ambil alih. Atau Potluck ni sebenarnya bukan Potluck yang tidur dalam mesyuarat tu. Saya rasa hanya beberapa bulan pertama lah berlaku kiamat. Jadi mungkin berlaku kiamat itu maknanya penyingkiran akan berlaku lebih awal. Jadi Potluck ni hanya silap sikit lah. Dia ada silap, dia ikhtiarkan bawa keluar Anwar Ibrahim. Dia masalah apa tu, projek apa tu, kereta api laju dan sebagainya. Masa Potluck keluar Ibrahim tu, Anwar Ibrahim tu, dia duduk di Cairo. Dia kata kalau macam ni, dia dianiayakan oleh pengganti dia. Sebab telah mengeluarkan Anwar. Sebab bila dia kata, dia keluar tu, dia kira Anwar ni sudah condemn. Tidak boleh buat apa-apa. Tapi tiba-tiba dihidupkan oleh Potluck sekali. Ya. Kemudian dihidupkan apa tu, Saleh Abbas, Potluck ni. Tapi cara Potluck tu dia tidak cakap banyak. Itu kalau tidak Potluck. Tetapi kalau Potluck tu, dia tidak membuat benda-benda yang kontroversi macam tu, mungkin dia akan jadi kekal sebab dia, bila dia naik Potluck, rekod dia ialah maknanya 2/3 balik dapat kepada Barisan Nasional di bawah pimpinan Potluck. Jadi kalau Potluck tu memimpin tak silap sikit, maka dia tidak akan diganggu oleh Tun Mahathir. Jadi Mahathir itu sudah menjadi satu tabiat dia orang diktator lah. Jadi dia nak tengok Potluck ni ialah orang yang melanjutkan. Soal diktator ni bukan Mahathir saja. Apa tu, Lee Kuan Yew lebih lagi. Dan orang minta Mahathir supaya jadi apa tu menteri kanan macam Lee Kuan Yew, tapi ego Mahathir lebih hebat daripada ego Lee Kuan Yew. Dia tak nak. Dia naknya benda tu berjalan dengan dia menjadi advisor yang tidak resmi. Dia pernah bangkitkan. Dia ni telah dijadikan oleh Potluck sebagai advisor Melayu. Sepatutnya dia menjadi British advisor. Jadi mana kena ikut dia. Itulah saya nak apa semua sekali. Jadi kalau saya cerita panjang, habis masa ni. Puan, habislah kalau cerita panjang. Sekat tu cukup lah tak? Boleh. Soalan tadi, mana kemungkinan. Saya fikir kalau katalah Potluck tak ada, saya rasa orang Najib akan masuk juga, kan? Orang-orang belum tentu. Najib. Masa tu kalau Potluck tidak ada, belum tentu Najib naik. Oh, sejarah akan berubah lah. Dia ada mungkin orang-orang lain lagi apa semua sekali. Dia itu pun saya tengok ini
cerita. Syekh, kita cerita panjang sikit tak malam. Kami sempat juga berbincang dengan Tun masa krisis tengah memuncak itu. Jadi banyaklah persoalan yang kita bangkitkan sehingga dalam satu peringkat dia menitis air mata dan sebagainya. Dia macam ni lah sebenarnya. Dia terpaksa mengambil tindakan seperti itu untuk menyelamatkan banyak perkara. Kata dia lah. Ada yang kita percaya dan ada yang kita tidak percaya. Dan dengan Siapa yang menitis kain mata tu, Prof? kita cerita tentang Tu Mahathir. Oh, tu mana dia ingat Pak Lah dia. Ada. Pak Lah mana menangis. Orang macam tu dia tak akan menangis. Pak Lah ni, saya tak nampak lagi dia berat. Dia jadi Perdana Menteri pun dia tidak berada dalam keadaan yang sukar. Tidak pernah berada dalam keadaan yang sukar. Sebab dia okay, easy going. Itu Tok Mut, saya Dia melihat relax lah. saya melihat Pak Lah sebagai administrator lah. Bila dia jadi PM pun dia tak ambil that leading role. Dia administer je kan. Sebab apa? Bila kita lead, there are things that kita tak tahu masa depan akan berlaku apa. Jadi banyak risiko yang kita kena buat. Risiko decision yang kita buat akan melibatkan kita tak popular. Tetapi leader biasanya dia ada that courage lah. Maknanya dia ambil risk untuk jadi popular atau tak popular. Tapi dia buat jugalah. Maknanya dan dia undur sedikit, dia buatlah pula sikit lagi. Tapi saya tak nampaklah Pak Lah ada that capability lah. Dia administrator, maknanya dulu dia dah tahu dah sistem macam tu kan. Sistem A, buat je sistem sebab kita punya bos dulu, Mahathir dia dah, dia Superman lah kita kata. Dia dah fikir dah all the whatever consequences kan. Yeah. Cannot go wrong. Kerja kita buat execute je. Tetapi kita lupa di sekeliling Pak Lah tu, it's not Pak Lah sebenarnya kan. Macam KJ semua tu kan. Yang tu even Mahathir pun tidak, orang kata tak perasan. Tak perasan that orang kata apa, firi-firi orang-orang di sekeliling Pak Lah. Saya rasalah macam tu. Tapi kan kalau kita tengok cyclical punya phases yang digambarkan oleh Ilmu Khaldun, mau tak mau dia ke arah itu juga. Tinggal betul. Maknanya Tuhan mentakdirkan bahawa Pak Lah tu naik. Telah ditakdirkan oleh nature. Sama juga Tok Mut yang PAS naik. Sama juga. Yalah. Sekarang ni kita sedang berteka-teki apa nak jadi lepas pilihan raya ni. Waktu kita cuba kaji sejarah. Itu saya nak ulas sikit ni. Antara Mahathir dengan Pak Lah seperti hujung kanan dengan hujung kiri. Mahathir terlampau ketat berkuku besi, Pak Lah terlampau longgar. Dia membuka kepada apa saja. Jadi itu satu perubahan yang sangat drastik. Apabila perubahan berlaku dengan secara drastik, mungkin pada peringkat awalnya dia tidak stabil. Tapi kalau tidak ada gangguan daripada luar, Pak Lah akan stabil dan akan membawa jalur sendiri, iaitu sebuah demokrasi liberal yang bukan dari jenis demokrasi terpimpin seperti Mahathir, Soekarno, Lee Kuan Yew, Tito dan sebagainya. Ini orang macam ni. Sekarang ni kalau kita cakap dengan kawan-kawan Cina, dia kata Malaysia ni masa yang saya paling suka sekali ialah zaman Tengku Abdul Rahman. Sebab relax, banyak bertolak ansur, bertoleransi dan sebagainya. Dia kata bila datang Mahathir, orang Cina ni kalau dia sokong Mahathir, dia bohongnya. Datang Mahathir mencekik kami dan menafikan banyak hak daripada orang Cina dan sebagainya. Itu yang yang kuatnya. Jadi itu Tuhan kat mananya nature alam tu, maka Tuhan takdirkan Pak Lah yang naik. Yalah kita duk mengumpat Pak Lah tu, dia sekarang dia dah uzur dah. Okey, ada orang lain lagi? Oh, nak share?
Tak Dia dengar tu. cakap ke? Dia cakap ke? Nampak bergerak mulut tapi suaranya tidak ada. Suara dia tak ada. Mm-mm. Sekejap saya cek. Oh, tak ada. Okeylah, tak ada. Nantilah. Okey. Kita berpindah kepada seterusnya. Okey. Tak ada. Mungkin ada silat mana Syekh Farid? Silat mana? Al-faslu thamin ashar fi anna athar ad-daulah kulluha ala nisbati quwwatiha fi asliha. Dia kata kesan sesebuah negara itu banyak bergantung kepada kekuatan yang ada dalam negara itu. Dia kata sebabnya ialah innal athar innama tahdutsu anil quwwati allati biha kanat awwalan wa ala qadriha yakunul athar. Kalau negara itu kuat, maka banyak kesannya. Kalau negara itu lemah, kesannya sikit. Famin dzalika mabani daulah wa hayakilha al-azimah. Dia nak suruh kita faham, dia tengok contoh-contoh yang dah berbentuk fizikal, bangunan dan sebagainya. Fa innama takunu ala nisbati quwwati daulah. Bangunan itu menjadi hebat, menjadi besar kalau sekiranya negara itu besar dan hebat. Fi asliha, pada asasnya. Li'annaha la tatimmu illa bikathratil fa'alati. Karena benda-benda yang besar-besar itu akan terjadi dengan adanya kerja-kerja yang berkesan, yang banyak. Kerja banyak yang berkesan. Itu yang boleh meninggalkan kesan yang besar. Fa innama takun wajtima'il aidi 'alal amali bita'awuni minhu. Kerja besar yang berkesan dan kebulatan. Kerjasama antara satu sama lain dalam negara itu. Itu memberi satu kekuatan. Mungkin kita tengok zaman Mahathir, bagaimana Mahathir boleh membina macam-macam, membina piramid kita di sini, Twin Tower, membina apa macam piramid semua sekali. Ini kerana tenaga kerjanya, solidaritinya ada. Tidak semestinya orang diktator itu tidak boleh mengumpul tenaga kerja yang solid. Fa idza kanat ad-daulatu 'azimah fasihatul jawanib, kalau negara itu besar, kathiratul mamalik war ra'aya, banyak daerah-daerah, pusat-pusat pemerintahan dan rakyat, kanal fa'alatu kathirina jiddan, maka hasil kerjanya banyak. Wa hasyaru min afaqid daulah wa aqtariha, dan melebar ke mana-mana, Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Pada zaman Mahathir mana Sabah, Sarawak duk komplain. Sekarang ni bahawa mereka tu komplain. Fatammal amalu ala a'zami hayakilihi. Maka kerja-kerja yang dalam negara itu boleh tengok dengan mata kepala. Dia kata contohnya masani' qaumi 'adin wa thamud. Industri ataupun hasil-hasil pembangunan zaman kaum 'Ad wa Thamud dalam Al-Quran itu. Wa ma qassahu al-Quran anhuma, 'Ad dan Thamud. Sekarang ni sekarang ada Twitter, sekarang ada apa ni, TikTok. Mudah saya nak. Yang seronoknya ayat-ayat Quran tu dia getus satu ayat saja, kemudian dia ulang-ulang. Jadi kita boleh menjiwai. Saya ingat TikTok ni benda-benda yang kau rupanya ada yuk Quran tu, apa tu dia kata, apa tu dia ulang-ulang tu, kita boleh lebih menjiwai daripada kita dengar terus tukar itu nah. Itu ada juga kelebihan dia. Dia kata kaum 'Ad dan Thamud tu, macam dalam Quran kata, mereka itu adalah suatu bangsa yang mempunyai kesan pembangunan yang besar. Wanzur bi musyahadah. Satu apa tu contoh hidup lagi, Iwan Kisra, Dewan Kaisar. Ini Dewan Farsi. Wa maqtadara fihi al-furs. Kalau orang pergi tengok apa tu Colosseum apa tu di Jordan pun ada. Kalau orang pok tak pergi ke Itali apa semua sekali. Besar dia punya. Tengok semalam apa tu yang bila orang apa tu
Queen Elizabeth tu kan, dia punya gereja pun besar apa semua sekali ni. Fa idza kanat ad-dawlatu 'azimatul apa Iwan Kisra, Dewan Kisra dan hatta innahu azama ar-Rashid ala hadmihi wa takhribihi fatakaada anhu wa syara'a fihi summa adrakahu al-ajz. Harun al-Rashid sendiri bercita-cita nak menghapuskan, membuang Iwan Kisra tu, tapi akhirnya dia rasa besar sangat, tak boleh nak buat ni. Wa qassita wa qassahu wa qassit atau wa qass apa ni, yang ceritalah istisyaratahu li Yahya bin Khalid fi sya'nihi ma'rufah. Cerita bagaimana Harun al-Rashid meminta nasihat daripada Yahya ibn Khalid bagaimana dia nak hancurkan Kisra, Iwan Kisra ini. Itu cerita tu boleh bacalah, kegagalan dia sebab besar sangat. Ya. Iwan Kisra tu dekat mana Kolosium apa? Ini dekat Iran. Dia Kisra ni asalnya berpusat di Syria. Syria, Iran, pokok ni lah ni. Tak apa saya masuklah Jordan sekarang ni. Ni masa bukan Kisra. Kisra tu bukan apa benda tu, raja apa? Yalah, raja Parsi tu lah. Raja Parsi Kisra Anushirwan dan sebagainya, itu yang paling masyhur kan. Raja Parsi. Reception hall of Kisra. Mungkin di Iran saya pun tak pernah tengok, tapi kalau di Iran, kalau di Jordan tu adalah dia benda tu kecil sangat di Colosseum dia tu. Monumen besar kan. Ya, monumen dia. Fanzur kaifa taqtadiru daulah ala bina'il la tastati'u ukhra ala hadbi. Dia kata contoh, dia buat boleh, orang nak runtuhkan tak boleh. Sedangkan dia kata ma'abauni ma bainal hadmi wal bina'. Kalau nak kira kerja gak, nak buat tu beribu kali ganda susah daripada nak runtuhkan. Apa dia katakan, nak bina Rom tu perlu masa dan nak runtuhkan perlu untuk satu hari saja. Maka ta'rifu min dzalika bauna ma bainad daulatain. Bagaimana beza antara negara Farsi masa membuat Iwan tu dan negara Islam masa Harun al-Rashid. Walaupun kita rasa hebat tu, tapi bandingannya kecil nak banding dengan Kisra. Macam kita di Nusantara lah. Bagaimana? Tok Mud, tanya jelas sikit sorry minta maaf. Okay. Tok Mud, piramid dekat dengan Mesir tu kan? Dia tidak boleh diruntuhkan ke ataupun sengaja tidak diruntuhkan? Dan soalan kedua, dan masa Hulagu masuk kan, dia tak ada kacau apa-apa kan? Piramid tu. Dia kuat ke apa? Kenapa dia tidak lagi tersergam selepas 1000 tahun ni? Ya. Kan? Saya rasa tidak ada sejarah yang menyatakan bahawa pernah ada yang mahu meruntuhkannya. Tapi kalau kita nak runtuhkan pun, struktur pembinaan tu bukan sebarang jentera boleh runtuhkan. Sebab dia blok granit, batu-batu granit tu, blok tu besar, kemudian dia lekatkan, dia asah sampai jadi sebati. Tu kan, batu ke batu, batu ke batu tu. Jadi dia tunjuk cara mana daripada Aswan tu batu dia bawa ke sini. Maknanya seorang yang berfikir nak pecahkan piramid itu tentulah seorang pemerintah yang gila. Begitulah. Walaupun apa sebenarnya, pemerintah yang gila. Maknanya dahlah tak sepatutnya jadi kalau macam di ulu-ulu Aswan apa semua sekali itu, benda tu ada banyak yang runtuh yang apa semua, tapi di sini tidak pernah runtuh. Itu yang tak dengar lagi orang nak runtuh. Jadi macam Hulagu apa tu pun tak ada cerita dia nak runtuhkan. Sebab tu kata Anis Mansur, dia kata aku rasa piramid ni
tidak dibuat di bumi ini, dia turun daripada langit, ini mengarut dia lah. Turun pada langit maknanya begitu. Oh, tapi kalau dia ulah dari segi geometri, dari segi apa, bacalah puan, macam mana ini dengan cahaya matahari yang dari geometrinya, kalau dari segi engineeringnya macam mana dia boleh buat. Jadi saya pun bingung kalau sebab Tok Mut, apa dia nak, saya fahamlah dia nak tunjuk kekuasaan dinasti itu oleh monumen-monumen yang ditonjolkan kan. betul. Tapi kalau kita tengok Ad dan Samud semua habis kan. Semua dibinasakan macam Al-Quran, macam apa tu yang lautan mati, laut mati tu kan. Laut mati tu apa kisah dia yang diterbalikkan tu? Ada sejarah tu. Sebab tu ustaz-ustaz tegurlah pergi laut mati tu janganlah seronok sangat sebab ianya mengingatkan kita kepada bala yang Allah turunkan kepada manusia dahululah. Iyalah, tapi orang pergi ustaz-ustaz kita dari Malaysia pergi makan angin. Pergi mandi. Sama Dengan tidak ustaz pun. Sama jugalah dengan Tok Mut yang Suratul Kahfi kan, kita pergi melawat Gua Kahfi kononnya kan. Ya. Sebenarnya kita nak ambil pengajaran daripada pemuda-pemuda Kahfi itu. Tapi kita di commercialize. Suka-suka begitu lah. Itulah dia kan. Lepas tu pergi ke Madaba pun kita tengok macam itulah. Betul. Okey. Jadi maknanya Prof, saya nak tambah sikit lah berkenaan dengan apa yang Prof cakap. Kehebatan binaan piramid tu kan, daripada kaum keturunan Firaun Mesir lah. Saya teringat yang ustaz saya dari Mesir, dia balik Malaysia lah, dia pernah cerita juga, pernah bincang dan cerita juga, pernah ni lah kita bincang santai-santai dalam kelas. Dia kata sebenarnya memang piramid di Giza Mesir tu memang satu kehebatan yang ada yang tersendirinya, yang memang tak boleh dicabar oleh dinasti lain ataupun generasi lain. Tapi dia kata sebenarnya bila dia perhatikan, bila dia berjalan banyak tempat, dia kata sebenarnya memang Tuhan dah bagi setiap dinasti ataupun setiap empire itu dia memang ada kehebatannya sendiri yang sebenarnya dinasti lain takkan dapat belajar. Contoh dia bagi dekat mana yang bahagian yang kumpulan tu dia ukir-ukir tu kan, ukir-ukir rumah kat gunung-gunung kan. Itulah di Madaba tu lah, di apa tu, di Jordan ada Madaba. Jadi kalau orang lain dia banner. Nah. Di situ dia ukir dan dia duduk dalam gua tu. Lepas tu kemudian sebenarnya kalau dia pun sambung lagi lah, maknanya kita orang pun sambung lagi yang kalau mereka pun hidup di zaman sekarang, di zaman yang mana ada teknologi peluru berpandu, komputer boleh kawal dari sini ke US, orang Mesir dan orang yang sebelum ni pun mereka akan takjub juga. So maknanya apa poin yang dia nak cerita lah, memang Tuhan akan bagilah setiap dinasti itu ataupun setiap generasi empire itu dia ada kelebihan dia sendirilah. Betul. Jadi sekarang ni kita boleh buat satu bangunan yang sama dengan piramid sekarang dengan kekuatan jentera yang ada. Tetapi dia tidak jadi satu benda yang menakjubkan sebab kita buat jentera. Jadi jentera dia tu dengan teknologi yang tradisional dan kemampuan pada waktu itu mana lebih berjaya daripada kekuatan zaman dia. Macam orang kata kekuatan kita ada bulldozer, ada apa semua sekali. Tak heran adalah nak buat anak bukit pun boleh. Tapi kalau zaman dulu, kalau di Nelampuri itu, anak bukit itu buat dengan cangkul. Sebab tu sampai orang panggil buat anak bukit dengan cangkul semata-mata kerana raja nak duduk tengok situ pasal ada seorang puteri yang cantik. Khayalan dia lah. Saya patut nikah-nikah. Tak ada keturunan. Pupus. Tak ada raja dah anak dia.
Itu macam yang menakjubkan. Itu sampai sekarang ni pun orang tak putus kan. Betul lah tu. Jadi keagungan piramid itu ialah kerana ia dibina pada waktu itu. Kalau dibina pada waktu ini, dia tidak agung seperti itu lagi. Okey? Okey. Syed. Tak, dengar kan? Okey. Okey, dengar. Ana tertarik tadi masa perbincangan fasa tu yang Ibn Khaldun sebut kan. Dia anggapkan fasa 5 fasa sampai jatuhnya dinasti lah. Jadi ana tertarik masa Datuk bincangkan, ana rasa pertamanya sedang tak cuba amati Ibn Khaldun mengikut uraian ataupun tesis itu, mungkin dia mengkaji zaman sebelum Rasul dan mungkin zaman selepas Rasul ke. Sebab sejarah dia daripada dia hidup, mengamati daripada sirah, daripada rujukan Quran, semua tu kemudian dia membuat analisis atau kajian dia terhadap bagaimana sejarah sampai ke zaman dia lah. Jadi ana rasa konsep cycle tu, ana daripada awal menaik, kemudian mendatar, kemudian akan jatuh, itu merupakan satu teori yang telah diguna pakai Dalam banyak psikologi, dalam economics pun iaitu ada dinamakan curve yang S curve lah. Betul. Dan perlunya kalau dari segi teori ekonomi pun perlu membuat satu lagi graf semasa dia menaik tu, dia akan datang masa plateau dan akan jatuh. Betul. Jadi untuk kita peka masa dia menaik itu, sebelum dia plateau, kita kena create satu lagu S curve. Supaya tidak mandai kalau produk servis kita tu kena mati, akan datang ketika masa yang mungkin produk servis kita akan jadi irrelevant. Macam Datuk sebutlah, mana kena ada tasdid dalam konteks kita lah. Betul. Ana tarik bila Datuk menguraikan soal tasdid ni, mungkin fasa 2, 3 tu atau malah masuk fasa 4 tu dah patut ada tajdid dah. Yalah. Sebab kalau nak tajdid akhir-akhir ni dah berat tu kan. Tanpa syaratnya dah terlampau banyak apa-apa semua sekali. Ana tertarik sebab ana pun 2-3 hari lepas ana hadir yang persidangan yang Abim buat tu. Cosmopolitan Islam. Jadi macam kita bicarakan soal Madinah semua tu lah. Walau macam mana pun Rasulullah meninggal, kemudian masa Rasulullah tinggal tu dah Islam dah climax. Dan dibawa oleh Khalifah Rashidun, kemudian lama-lama baru kita melihat menurun kan. Betul. Sebelum ketika Khalifah Rashidun semua tu kena ada usaha tasydid jugalah, mana kan. Jadi, itu dah bermula betul lah. Ana tarik komen Datuk tadi mengenai dengan tasydid. Dan Ana ingat balik pada perbincangan di Cosmopolitan tu. Siapa daripada Universiti kat Brunei ni, Said yang tulis buku mengenai tasydid semua ni. Dia bicarakan macam Datuk sebutlah, kata kita perlu malah cabaran-cabaran generasi mendatang, dia punya isu dan cabaran dia tu berbeza dengan zaman-zaman yang kita hadapi. Betul. Contoh macam isu macam mana kita hadapi zaman teknologi yang lebih canggih, lebih betul. Kalau isu kita kita kata soal berbagai race satu lagi makin menaik, isu gender, isu makin menjadi kita bincang soal gay, malah berbagai lagi kita punya cabaran dia lah. Ustaz Farid. Sorry. Saya nak tambah je lah, yang untuk yang tajdid tu kemungkinan Ibn Khaldun akan masuk chapter 23, the meaning of caliphate and imamate. Maknanya dia akan discuss from Islamic perspective lah. Dia jauh sikit lah. Yang Ana bina tu atas apa yang Ustaz Datuk sebut tadi lah. Tajdid yang Datuk sebut tadi lah. Kerana rasa perbincangan yang dia kata tajdid ni, sejauh mana yang kita pegang pada kata ini, benda-benda yang tetap,
Di mana kita punya perkara yang baru. Dan banyak golongan agamawan kita terpinggal-pinggal dalam isu semasa. Kan? Isu semasa macam kita, isu teknologi, isu TikTok, Itulah. internet, itu isu yang Nanti tu tuan guru kita marah tu. dan mana Kita banding macam ni lah, macam kat universiti lah. Kalau masih bagi kepada profesor-profesor kanan emeritus katanya jadi pentadbir universiti, hancur universiti itu. Dia kena ada satu kelab veteran. Macam anak rasa macam 70-an tu kita ada era mengulamakan profesional. Dan memprofesionalkan ulama. Anak rasa itu kaedah yang agak baik kerana golongan agamawan pun faham isu semasa. Orang isu yang pentadbir menjalankan urusan kita juga memahami apa asas-asas Islam. Dan saya kaedah macam tu satu yang baik, tapi tak tahu dalam keadaan kita menghadapi sekarang ni. Wallahualam. Jadi supaya S-curve tu, fasa yang Ibn Khaldun sebut tu, boleh kita cut supaya kita buat satu fasa S yang baru. Kalau tidak, kita tunggu masa lah universiti akan jatuhlah. Tunggu masa Islamic movement akan gagal. Tunggu masa PAS pun akan gagal, tunggu masa orang Melayu akan ketinggalan. Semua tu ialah soal itu yang Ibn Khaldun nak bagi tahu tu. Wallahualam. Betul tu. Jadi sekarang ni dalam Ibn Khaldun ni dalam fasa menceritakan apa yang berlaku. Mungkin dia punya penyelesaian tu mungkin dia akan cerita kemudian lah. Jadi kalau kita biasanya kalau kita periksa tesis untuk budak-budak, kita kata pemikiran sepenuhnya itu sifatnya sampai macam seperti piramid. Dia ada baseline, kemudian ada kemuncak-kemuncak. Tetapi dalam piramid itu ada beribu-ribu piramid yang lain. Kalau piramid dalaman tu tidak ada, maka piramid yang besar tu akan runtuh dengan begitu saja. Maka oleh kerana itu, bila anda menulis tesis, jangan menulis dalam kerangka yang tidak ada yang kecil-kecil itu, dia tidak menjadi satu pemikiran yang penuh lah. Itu yang mungkin saya rasa Wan tolong anjurkan satu seminar ni, ambillah satu ruang di UIA ni, kita pergi berseminar di situ lah. Apa tu bro? Seminar apa tu? Tajuk apa tu? Seminar pemikiran Islam, seminar apa tu yang Syekh kata tadi tentang cosmopolitan Islam lah, apa semua sekali. Kita fikirlah bincang macam mana. Untuk perbincangan ke satu apa? Sebenarnya saya memang ada society bersama dengan postgraduate dan juga undergraduate punya ni lah. Yang mana kami ada juga yang sekarang dah jadi alumni, jadi lecturer apa semua. Boleh, tapi tajuk secara spesifik tu macam mana? Dia lebih kepada apa tu? Itu fikir. Jangan jadikan saya sebagai Mahathir. maksudnya apa nama, lebih kepada perbincangan tu lebih kepada dia, sebab sempena dengan ini kita banyak bercerita tentang pemikiran. Pentafsiran sejarah dan sebagainya itu. Tapi bukan saya nak cakap, saya nak dengar ya. Oh, okey. Ya. Tok? Ya. Dengar Dengar. Tadi Haji Farid kata dia tak boleh bercakap sebab mic dia tak working. Kami tukar laptop kan. Tak apa. Interesting tadi masa Tok Muk cakap Wan buatlah satu orang kata apa program untuk benda-benda tajdid lah, pembaharuan kan. Tapi interesting juga macam kita buat macam something untuk academician lah kan. Macam mana penglibatan ataupun what can academician do untuk bukan kita kata nak dalam melibatkan diri dalam proses proses tajdid lah kan. Proses at least macam mana kita nak, bukan kita kata nak shift the mindset lah, basically kita lah kan yang orang-orang Islam, sebab saya tengok Islam sekarang kita ambil sebagai
sebagai ibadah khusus ya kan. Pengurus Betul, masjid betul. buat itu setakat itu sahaja kan. Betul lah. Kita tak buat reach out, kita tak melibatkan dalam community kan. Jadi Ya, dekat masjid betul. pun kita kadang-kadang kelahi pun ada. Jadi kan mungkin saya Ya. rasa academician ni daripada setakat mengajar ataupun membuat tugas-tugas di mana ni di universiti sahaja, tapi saya difahamkan macam UIA dia ada flagship kan, sebab saya juga terlibat dengan kawan-kawan sana menjayakan some of the flagship lah. Tapi saya rasa perlu jugalah macam diskurs yang agak menjemput academician lah, the alumni tu untuk open kan, untuk kita bincang-bincang kan, untuk way forward lah. Kita kata what is the peranan of academician lah in Okeylah, kita tengok Wan dulu ikhtiar. Kalau Wan gagal, saya akan tawarkan MDN sebagai satu wadah platform. Kemudian nantilah kita bincang dengan kalau Wan kata dia kata susah kat universiti ni macam-macam dia punya. Saya tawarkan MDN, nanti saya bincang dengan apa tu dengan Abim ke, dengan wadah ke, dengan satu dua lagi kita cuba. Boleh juga cari platform yang bagus-bagus lah. Kita cari sponsor. Betulan Datuk. Boleh Prof, boleh insya-Allah. Itulah daripada anak rasa konsep yang sedang dibicarakan juga ialah soal Renaissance atau Nahdah. Jadi macam mana ataupun kita khairul ummah itu mungkin kita perlu juga bicarakan dalam tasbih untuk kembalikan balik khairul ummah tu. Mungkin baik sangatlah kalau MTN ni sebab dan kerjasama dengan badan-badan dakwah lain. Wallahu a'lam. Ya, boleh. Insya-Allah. Masih kalau kita setuju lagi, boleh cakap dengan IKIM. IKIM. Ana pun baru ni jumpa dengan ketua pengarah baru tu. Ana pun nampak dia minat sebab dia pun IKIM patut reach out dengan non-Muslim, semua tu perbincangan tu pun tidak berlaku sangat. Jadi saya rasa ketua pengarah baru tu bolehlah kita dapat initiate dengan tu. Yalah, boleh kalau itu tu. Wan, boleh Boleh. Saya pilih saja Prof. Wan jadi champion lah. Takkan nak saya dengan Syekh apa semua sekali lah. Boleh, tak salah. Cuma saya pun tak faham dia apa yang nak dibuat ni Prof. Nanti kita bincanglah. Saya cuba ambil inisiatif dengan IKIM dulu, dengan Azam. Kemudian saya kata kita ada okey lah. Wan, jadi kita punya champion. Uruskanlah. Lepas tu kita bagi sokongan lah. Saya, Syekh, Puan Nazli dan orang lain lagi, kita berkumpul. Kalau boleh, kita macam ada satu circle yang kita bincang dalam kerangka ini. Dan kalau kita kata kalau UIA itu susah sikit untuk sebab dia sangat eksklusif sangat. Dan pentadbiran dia pun tidaklah cergas sangat dah. Bila naik Chancellor tu tulis artikel tu taklah cergas sangat tu dari segi betul. Saya hanya pilih saja Prof. Dia tak marah saya orang tua kata saya tak tahu nak komen apa standard Prof. Jangan komen rakyat dia. Jadi maknanya kalau situ susah, kita bincang dengan IKIM mungkin ada dewan yang sesuai, ada bilik yang sesuai, ada masa yang sesuai. Jadi cuma kita kalau kata tak tahulah kalau Syekh Farid boleh, tapi kalau saya dah loaded dah tak boleh nak initiate apa-apa. Datuk sebagai info ialah dalam program yang lepas tu yang Abim buat tu sebenarnya wadah dan IKIM ada. Ketua pengarah wadah, ketua pengarah IKIM ada, Azam ada. Jadi sekarang ni Ikram dengan wadah pun dah nak kerja sama. So anak rasa wallahu a'lam, Allah izinkan timing untuk kita kembalikan NGO dan juga termasuk IKIM lebih ke tengah baliklah. Sebab cantik dah sampai masa lah sebab kita cara kita tu memang ke arah situ kan. Vacuum yang begitu lama lah. Wallahu a'lam. Saya pun dah bagi tahu kepada Dr. Razak, kita sokonglah benda-benda macam ni, kita akan bagi sokongan lah. Kalau personally saya kenal lah Prof Azam tu sebab saya pernah hadir program IKIM dia tu. But macam tu je lah sebab
Dia bukan saya isu cakap- dia tu siapa-siapa dia pula. Tapi kalau kita bagi sokongan terusnya kepada 3 pertubuhan besar kita tu okey jugalah. Ikramnya dengan wadahnya dengan abimnya okeylah kita ikut sertalah. Boleh? Tapi Anak saya elok sangatlah kalau Wadah, IKIM dengan MDN dengan Ikram dengan apa? IKIM dengan Ikram tu anak rasa ya, badan yang mewakili yang agak kuat sikit lah insyaAllah. cukuplah okey. Kukuh untuk Islamicnya agenda rather than Ya, too much political agenda. Wallahu a'lam. Bagus. Okey. Cantik. Nanti kita cuba lontarkan idea tu. Maknanya kalau kita nak bincang dengan IKIM pun kita cuba minta pandangan dia dululah, takut jadi 2 perkara yang satu. Jadi kalau dah 3 pertubuhan tu dah mula mengajurkan, kita sokong sajalah. Pentingnya ialah kita boleh memulakan tajdid dalam masyarakat kita. Jadi di sini saya cuba ringkaskanlah, saya tak payah baca teks lah, kita dah terlambat kan. Dia kata ada orang percaya bahawa kerja-kerja besar yang dilahirkan oleh sesebuah negara itu kerana orang pada waktu itu dia kata orang yang sasa, tubuh besar dan sebagainya, dan dia menolak andaian ini. Dia kata kalau tengok kota-kota lama tu pintu dia pun kecil macam sekarang. Saya masuk dalam piramid sekarang ni aku tak boleh masuk dah. Masa saya tu boleh masuk lagi. Tempat Fir'aun mayat dia tu lebih kurang lah. Kalau saya tidur tu panjang sikit daripada saya sebab saya ni pendek je lah. Kalau saya ni orang tinggi sama dengan dia nya. Cuma dia tunjuk Nabi Syuaib di nampak panjang tu, tak tahulah betul ke bohong orang Jordan. Kadang-kadang sekarang ni dia membesar-besarkan benda ni kerana untuk tujuan pelancongan dan sebagainya. Tapi dia di sini dia kata bahawa orang-orang zaman dahulu yang membina kesan binaan yang besar-besar ini, sains mereka sama seperti kita. Tidaklah macam orang kata ada cerita siapa dia tu, dia boleh ambil air, boleh ambil ikan dalam laut, dalam tradisi Melayu. Pada dalam buku teks di sekolah dulu. Di Laut Kalzum tu dia jemurai je Laut Kalzum tu Nabi Daud dia boleh ambil ikan kemudian dia bakar ikan tu dengan matahari. Ibn Khaldun kata ini satu kebodohan. Ini dia kritik Mas'udi ni. Dia kata ini satu benda yang bodoh. Dia kata mana matahari itu? Matahari ni tidak mempunyai kepanasan. Yang panasnya ialah kerok bumi. Jadi bila matahari pancar ke bumi, yang panas kita di sini pasal kerok bumi itu panas. Makin naik, makin sejuk, makin naik, makin sejuk. Betul lah, kita naik kapal terbang. Kalau naik tinggi tu, kalau panas bertambah-tambah, pecah kapal terbang tu. Sebab datang tu, makin sejuk, makin sejuk, makin sejuk. Ini satu penemuan saintifik yang disebut oleh Ibn Khaldun ni, satu benda yang saya rasa boleh kita terima. Ini menunjukkan bahawa beliau telah membuat kajian yang mendalam sehingga kan benda-benda yang saintifik seperti inilah. Jadi saya rasa kita tutup setakat ni dulu dan minggu depan kita kena tunai janji kita dengan rakan-rakan kita yang lain. Kita kata 1 jam lah. Jadi minggu depan ni kita mula supaya puan tidak tidak rasa masalah lagi. Kemudian di belakang ni dia sebut cerita-cerita tentang bagaimana hebatnya kekayaan orang zaman dulu. Dia kata harta kepunyaan orang-orang biasa sekian. Itu sajalah. Kita boleh cuba, kalau yang baca teks Inggeris tu jelas, kalau baca yang teks Arab ni pun cuba faham. Di Mesir macam mana, di Afrika, di Yaman, di Hijaz, di Andalusia dan sebagainya. Ini nak ceritanya bagaimana hebatnya orang zaman dulu dengan harta yang mereka cari. Jadi minggu depan ni kita start Dr. Basri, kita start Al-Faslu Tasi' Ashar, fasal yang ke-19, muka surat 353. Ya, kita. 353. Puan Nazmi. Saya. Langkah jauh tu. Tasi' Ashar tu
Dia kata tentang tentang pemerintah tu dia apa tu dia boleh menjadi besar kerana mawali, kerana orang pinjaman. Maksud kita ada kaum pendatang sebagainya, dia boleh jadi besar dengan menggunakan pokok mereka ini. Saya baca Tok Mu yang Rosenthal punya 17. The ruler seeks the help of clients and followers against the man of his own people and group feeling. Betul kan? Okey, betul. 17 ya Rosenthal. Okey. InsyaAllah. Jadi yang ini 19. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.